Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan podcast yang didatangkan khas oleh IPTA dan tajuk ataupun title podcast kita Hu 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 Ha Ha Ha. Nak sebut pun macam mana nak sebut ni? Okey, kerana kita demam ataupun sedang bersedia untuk menyambut ataupun menyaksikan pemenang-pemenang yang akan menerima piala ataupun trofi masing-masing sempena dengan Anugerah Sri Angkasa 2024. IPTA di bawah jenama podcast Hu 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 Ha 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 menjemput seorang finalis. Kalau tak kenal beliau ni kat Malaysia ada something is not right tu kan. Semua orang kenal Ahmad Fetri Haya. Apa khabar Fetri? Terima kasih undang saya ke Hu 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 Ha Ha Ha. Kita tak nak serius sangat. Jangan serius sangat dia punya tagline. Okey, Fetri, apa khabar sebenarnya? Sihat ke atau cuma demam lah. Demam ya. Pengacara dia kalau demam, kalau batuk memang cuak lah kan, sebab tak ada suara, tak ada tenaga ataupun energi ya. Jadi Fetri, bersandarkan 7 pencalonan yang memasuki top 5 ataupun senarai akhir 5 terbaik Anugerah Sri Angkasa 2024. Expectation macam mana ni sebenarnya? Okey, tahun 2022 karya kita masih lagi bertanding kan? Betul. Tahun tu saya memang sibuk betul lah sebab penerbit TV, pengacara TV, penyampai radio. Memang program pun banyak masa tu. Jadi antara tahun yang saya demam lah sebab kerja sana kerja sini. Buka puasa pun banyak dekat konti je. Okey, bila dapat kita hantar penyataan CCTV yang uruskan semualah. Jadi bila kita dapat top 5 tu, saya terus cari ke satu kolom je. Ada tak nama untuk pengacara TV? Kita tengok ada, lepas tu ada dua. Ada dua. Lepas tu saya terus tutup dah. Sebab saya menang 2 tahun lepas. Jadi memang tahun tu kategori tu yang paling mendebarkan. Yang lain tu saya tak tengok pun sebab yang lain tu diuruskan oleh pihak lain yang mantap. Lepas tu saya macam dapat. Lepas tu ada betul-betul mesej masuk kan. Tahniah kata dia dah tahu dah dapat pengacara TV. Tak ada lagi katanya. Saya pun ambil masa tengok. Pengulas TV ada. Lepas tu bicara wara ada. Montaj ada. Lepas tu kawan radio pun mesej juga. Tahniah, ada penyampai radio. Ada program agama radio. Ada program majalah radio. Lepas tu saya terus macam ni jujur terus demam. Macam terkejut ke apa tu? Terkejut. Orang kalau terima berita baik ni dia lagi sihat, lagi ceria. Yelah, tapi melangkaui imajinasi saya lah. Melangkaui ya. Jadi sebenarnya Fetri tak rasalah akan terpilih sebagai top 5 untuk 7 kategori sempena dengan Anugerah Sri Angkasa 2024. Memang tak jangka. Saya jangka ada kategori yang saya takut lah. Macam pengacara tadi. Pengacara tu saya memang betul-betul harap sebab bila kita ada mungkin macam bekas pemenang kan. Lepas tu saya target macam adalah macam radio kategori program agama yang mencapai sasaran. Tapi yang lain tu di luar jangkaan. Jadi of course lah mewakili warga Media Prima TV3 mesti seronok kan Fetri kan dapat top 5 untuk 7 kategori, dan ini membuktikan mereka yang top 5 bukanlah kata yang tak top 5 tu tak terbaik, tapi sebenarnya yang top 5 ni terbaik antara yang terbaik. Jadi nak lepas senarai top 5 pun bukan mudah sebab satu kategori tu mungkin dalam 40 ke 30 sebab kita hantar orang tu ada nombor siri kan. Kita tengok dah 46 dah. Jadi tahulah maknanya yang ke-46 so selepas demam tu masih lagi menerima komen-komen ataupun kata-kata semangat dari rakan-rakan media ke atau bagaimana? Itulah bila sebabnya ramai yang dah mula post, tapi saya tak post lagi sebab macam macam mana nak beritahu ni kejutan kan. Tapi saya utamakan sebab ada program yang kita ni sebagai penghulu program, sebagai penerbit eksekutif, jadi ada banyak orang di bawah saya. Betul. Yang tu saya maklumkan pada mereka lah. Dan bila saya tengok saingan kali ni macam pengacara dan pengulas TV, semua kawan aku lah. Kawan-kawan lah. Semua rakan-rakan dalam media yang mempunyai hubungan baik, dan of course lah kita tidak bermusuh sebenarnya pun. Kita baik je kalau jumpa kat luar boleh bertepuk tampar, boleh kopi sebenarnya. Okey Fetri, 2 tahun lepas, maknanya 2022 Fetri menang sebagai pengacara TV terbaik Anugerah Sri Angkasa 2022. Jadi tahun ni ada 7. Jadi possibility ataupun kemungkinan untuk mendapat lebih dari satu anugerah ataupun
Asal 2024 ni berpotensi tinggi, betul tak? Ke macam mana? Itulah, takut nak beritahu. Ya, walaupun 7, tapi saya memang cuak lah masa orang biasa cuak. Sebab yelah, bila saya maklum tadi, nombor siri kan banyak kan. Bila saya hantar hujung-hujung, sebab macam kita hantar tu, orang mungkin hantar serentak. Jadi tempoh hantaran tu dilanjutkan. Ya, betul. Itu yang kita hantar hujung tu. Bila hantar, yelah, nombor 50, nombor 47, 46 kan. Saya rasa macam ada kriteria yang mengejutkan, macam montaj. Saya jangkakan okey, tak dapat ni, ini nak meraihkan petugas di bawah. Tapi pengacara TV tu saya rasa macam dah menang dari segi sebab 2 pencalonan dalam satu kategori. Dan program yang saya buat tu memang program yang saya menangis. Menangis yang pertama sebab tempoh syuting yang panjang. Kemudian banyak bertemu dengan konten yang bagus-bagus sampai kita menangis lah. Macam Jejak Rasul tentang ulama yang aduan jiwa ni. Memang setiap kali interview orang akan menangis. Sebab ibu hilang anak. Betul. Kisah tentang macam-macam lah, yang konten ni memang konten yang berat lah. Saya rasa walaupun rating program yang kita buat tu mungkin ada yang rendah, tapi impact itu sedih lah. Cerita dalam cerita sebenarnya, Fetri, sebab kalau sebagai seorang penerbit, sebagai pengacara atau host ni, kita bukan sahaja menggalas tugas untuk mengemudi kandungan yang kita ketengahkan tu sebagai cerita kosong, tetapi cerita tu adalah untuk pengajaran, untuk memberi iktibar kepada para penonton supaya okey, apa tindakan kita sebagai manusia biasa. Kalau kita tengok dekat Palestin sekarang ni kan, memang kadang-kadang saya, Fetri, sebenarnya saya tak nak tengok, sebab nanti saya tengok saya sedih. Sebab kita lihat mereka kehilangan bukan sahaja tempat tinggal, malah ahli keluarga, kematian, kecederaan, kecacatan dan sebagainya. Jadi sampai kadang satu tahap tu, okey, tak apa, saya tak nak tengok. Kalau saya tengok nanti saya terbawa-bawa kan, emosi. Jadi kalau Fetri sendiri melihat situasi tersebut, masih agaknya terbawa-bawa sampai di luar skrin ke? Dalam satu pencalonan pengulas TV, saya biasa orang hantar ulasan sukan kan. Tapi saya tercalon untuk program Hati Tertinggal di Syria. Tajuk pun mendebarkan Hati Tertinggal di Syria tu. Itu dia, saya bila temu bual berlangsung, saya temu bual orang tu pun kami macam banyak kali berhentilah. Sebab ada kisah yang mana kita dah terlewat. Kita kan janji Melayu, sentiasa lewat kan. Bila lewat, patah balik. Rupanya patah balik tu ada hikmah. Kerana ketika on the way tu, semua yang menunggu untuk majlis tu semua terkorban. Jadi itu, yang tinggal hanya rambut, darah dan sisa-sisa manusia saja. Okey. Ini memang tapi yalah, kita sebagai pengkarya memang terbuai-buai dengan emosi, sebab kita berkarya tu bukan sekadar untuk menyiapkan deadline, menyiapkan kandungan penerbitan, tetapi kita kena memahami dan menjiwai. Jadi sebab itulah sebenarnya apabila kami sebagai Sekretariat Penjurian untuk Anugerah Sri Angkasa 2024 ni, kami melantik 50 orang juri dan ketua juri bagi menilai siapakah pemain dalam industri penyiaran ini di depan dan belakang kamera yang benar-benar menyampaikan mesej kerja mereka ataupun finish produk mereka mencapai kualiti yang kita perlukan. Dan kita kena faham Anugerah Sri Angkasa 2024 bukan melihat populariti semata-mata, tetapi kita melihat kualiti. Jadi Fetri, persediaan untuk red carpet bagaimana? Sebenarnya saya bila sebut ASA ni kan, automatik ada rama-rama kat sini. Butterfly macam mana bukan bekas pemenang kan, dah lepas dah. Sebab itulah, walaupun program ni huha-huha, dalam program yang saya calonkan ni, tak ada langsung yang saya boleh senyum. Semua yang saya buat ni semua berat. Kisah macam dulunya Pulau Pinang, tapi akhirnya dijajah oleh tentera British, ramai ulama yang terkorban. Semuanya bermain dengan emosi. Kemudian tadilah kisah yang Syria tu, kemudian seorang ibu yang hilang anak. Malam tu anak dia rebut, dah makan ayam, anak dia tarik. Kenapa curi ayam mak ni? Esok hilang, sampai sekarang tak jumpa. Jadi ada program yang dirakam, kita macam, saya rasa macam mana nak bagi ayam tu tak keluar kan. Sebab dia kata, kalaulah Ain tu masih hidup, apa ucapan mak kalau Ain masih kenal mak? Mak dia cakap, rasanya Ain tak kenal mak dah.
Betul. Cuma ni macam berhenti jap, yang mata keluar kan. Sebab itulah saya rasa saya menang dari konteks kita dah berjuang untuk sampaikan mesej kepada penonton dah. Yang award ni hanya sebagai selingan dan sampingan untuk meraihkan lah petugas-petugas. Walaupun kita di depan seorang pengacara kan, tapi yang buat editingnya, yang cari the best shot tu, kemudian yang mencantikkan kita di depan kamera ni, saya rasa macam juga yang saya menang hari tu, walaupun kita yang menang seorang tapi ada majlis untuk berbagi kemenangan. Itulah dia. Itu yang sewajarnya, Fetri, sebab kerja dalam produksi ataupun production ni bukan kerja individu. Betul. Kerja berpasukan. Cuba bayangkan, Fetri memang bagus sebagai pengacara, sebagai host, memang mantap dia punya pantun, susunan kata-kata dan sebagainya, preparation tu, hit to toe tu memang tak ada isu. Tetapi kalau tak ada cameraman yang bagus, ataupun audio man, soundman yang bagus, kita tak ada suara yang dikeluarkan di kaca TV ataupun di skrin telefon pintar masing-masing kan. Begitu juga kalau tak ada orang sediakan pakaian kita ataupun wardrobe, makeup kita, kalau yang terutamanya perempuan lah, kalau program-program yang memerlukan mereka kelihatan cantik, elegan dan jelita kan. Begitu juga kalau dalam penerbitan program yang berbentuk pendidikan. Jadi semua orang memerlukan pengarah, penulis skrip, dan saya yakin apa yang diterjemahkan untuk ASA 2024 ni bukan sekadar untuk melihat kualiti dan populariti semata-mata, tetapi sebenarnya ia adalah pertemuan semua pemain media dalam industri penyiaran, termasuk kita sekarang dah ada kategori baharu iaitu kategori media sosial, untuk meraihkan pemain-pemain industri di depan dan di belakang kamera. Jadi sebenarnya berbalik kepada Fetri, dah berapa tahun dalam industri sebenarnya? Tahun depan 22. Lama satu jangka masa yang lama. Itulah dia. Fetri ni dia bukan saja sebagai pengacara, sebagai penulis, penerbit, dan saya rasa semua orang tahu Fetri merupakan penulis lirik yang antara yang popular, pernah menulis lirik untuk lagu penyanyi tersohor Malaysia itu Siti Nurhaliza. Ramai lagi, siapa lagi agaknya? Misha Omar lagi. Kita ada Zainazin, Nur Adinza Idris, Liza Hanim, Nora. Itulah, susah nak cakap lah, multi purpose ke multi talented. Okey, Fetri, berbalik kepada ASA 2024, pernah memenangi host ataupun pengacara TV terbaik 2022 ya. Expectationnya tahun ni kalau ada rezeki, apa salahnya menggenggam satu lagi piala? Kalau ada kan, memang itulah. Sebagai manusia biasa mesti kita ada harapan. Betul. Tapi saya rasa bab usaha dah selesai, bab doa pun dah selesai, tinggal takdir saja lagi. Itu dia, takdir saja. Dia kalau dia pengacara tu memang itulah terbawa-bawa depan dan belakang kamera. Itulah susah nak buang lah. Tak boleh. Dia memang dah sebati dah tu. Dah tak boleh dah. Okey, Fetri, bagaimana Fetri melihat sebenarnya ASA 2024 ni satu benchmark ataupun tanda aras untuk pemain media, pemain industri penyiaran negara untuk mencapai penerbitan yang berkualiti. Bagaimana Fetri melihat penganjuran sebegini sebenarnya menggalakkan lebih ramai, lebih banyak tenaga-tenaga berbakat untuk berkarya. Ketika anda menang trofi ni, saya dekat belakang pentas. Buat surah latar untuk Nur Aniza Idris. Jadi saya betul sekali baru masuk kerja. Bersama budak-budak hingusan kan. Buat apa ni, program apa ni kan. Saya tengok, wah, gempaknya hadiah pun masa tu hebat-hebat kan. Jadi saya rasa macam, ada rupanya macam apa yang kita macam imajinasi zaman universiti, ada pengacara terbaik, wartawan terbaik. Oh, yang ni ya. Okey, kemudian saya di belakang pentas buat surah latar, itu persembahan edit kreatif kan. Lepas tu saya rasa macam satu hari aku teringin menjadi orang di depan. Pada tahun berikutnya ada program tu tapi dibatalkan sebab ketiadaan penaja. Masa tu kita baru nak cuba-cuba, lepas tu tak ada. Lepas tu lama kan. Ada pula. Masa tu pula kita macam hanya buat program yang saya rasa bukan bernilai anugerah. Maksudnya kita buat MHI ni tak sesuai lah untuk pertandingan kan. Tak ada kriteria yang sesuai. Tak apalah, masa tu kita rasa macam belum kuat lagi macam kekuatan Fitri Yahya ni. 2016 tak sempat hantar dah 6 tahun tak ada, tiba-tiba ada. Macam Kelang Kabut juga. Rasanya tak sempat kot sebab bahan kita macam dah bahan yang bagus tu macam 2014 dah tak layak. Tak ada rezeki lagi macam saya rasa kalau diadakan lagi sebelum 40 kalau macam tak ada macam selamat tinggal lah. Dah tak ada peluang dah. Tiba-tiba satu hari tu saya tengah berehat macam ni, tiba-tiba cepat isi ada Sri Angkasa. Satu negara yang dah 6 tahun tak ada, tiba-tiba ada. Ada macam
okey hantarlah, okey kumpulan produk ada. Kemudian tengok factory awak dicalonkan untuk kategori ni ya. Tapi sebetul lah susah ni sebab ikut kepada dia punya trend yang menang host hiburan. Yang saya dihantar pun hiburan. Saya susah lah untuk macam saya ni nak menang sebab kita kan macam buat perkara yang serius ni. Tapi tak apa, saya setuju untuk hantar. Lepas tu tiba-tiba tengah minum kopi, sahabat saya orang TM Syahril, dia tahniah, apa pula tak benar dia ni ucap tahniah kan. Pengacara TV terbaik of top 5. Ya betul. Terus macam nak terlepas lah pun kan. Benda-benda yang di luar imajinasi. Lepas tu tengok calon-calon dia macam dah tercalon, saingan pula kuat kan. Sampai akhirnya kepada saya menang dengan program Jejak Rasul. Dan kebetulan pula isu tu tentang Palestin. Jadi saya rasa macam menang bersama dengan tim. Kami macam hampir kena tembak semua sebab masuk kawasan yang bergolak, kena tangkap lah semua. Kemenangan tu saya terlupa sekejap yang saya yang menang. Saya anggap tu macam tim yang menang. Itulah. Jadi ASA ni saya rasa bakat-bakat baru sekarang ni kena ambil peluang. Betul. Sebab dia tak kira lama ke baru. Betul. Dan saya kagum sebab tengok kategori lakonan kan. Artis-artis yang dah hampir umur 70 pun masih reda bertanding. Sebab orang kadang dia macam diva kan. Dia bagus. No. Sebab bila kita menang, bukanlah kita ni bagus, tapi kita konten kita tu bagus. Saya kagum lah tengok macam ada nama Rosyono masih ada. Fauzi Datuk Ahmad Daud masih ada. Siapa lagi macam Kak Liza masih ada. Liza. Nur Kiriah yang hebat tu. Mereka sudi bertanding untuk memberi tamparan kepada anak muda yang mungkin rasa mereka ni popular. Kau masuk gelanggang terbaik ni untuk uji kita punya kreativiti tu. Abang kata factory tadi, kita mesti ada nekat, impian dan cita-cita. Dan kita mesti berangan. Sebab berangan ni tak perlu bayar apa-apa, percuma. Itulah dia. Dulu tengok belakang pentas melihat rakan-rakan yang lebih senior menyertai Anugerah Sri Angkasa, menang dan sebagainya. Dan factory menyimpan angan-angan suatu hari nanti aku pasti akan menggenggam piala ni. Sebab tu sebenarnya kalau kita lihat dari sudut agama Islam kata-kata itu adalah doa. Jadi kalau kita berkata dan berdoa benda yang baik, insya-Allah suatu hari nanti lambat atau cepat mungkin Tuhan akan makbul ataupun kabulkan. Tetapi kena ada effort lah kan. Betul. Dan tak sangka juga selepas satu tahap yang jangka masa yang panjang, Anugerah Sri Angkasa tidak dianjurkan, tetapi bila dianjurkan factory join dan alhamdulillah syukur menang. Dan tahun ini dicalonkan untuk 7 kategori top 5 pula. Dan mana tahu sekali lagi mengulangi sejarah 2 tahun lepas. Saya hanya boleh aminkan. Kata-kata itu doa. Sebab teringilah sebab bila saya masuk dalam 2 percalonan untuk pengacara tu, dia ada kisah yang besar lah. Ceritakan. Macam Jejak Rasul tu, lepas saya menang, saya kongsikan saya kongsi dengan sesiapa. Lepas saya menang terbaik tu, hilang suara sebulan. Okey. Tak boleh bersiaran, tak ada apa. Saya dah jumpa doktor dan apa semua, tapi macam bila kita buat apa yang patut. Kebetulan pula bila dah agak serak-serak sikit tu, dah kena keluar syuting untuk Jejak Rasul pula. Dan bila syuting Jejak Rasul di kawasan utara, cuaca dia Allahu Akbar punyalah panas, jadi hidang lagi. Saya muka hitam, jadi saya bila laki ni senang sikit, kita tak perlu fikirkan sangat tentang fashion semua kan. Jadi dah keluar syuting, suara yang tak berapa ada. Kemudian kisah ulama-ulama yang bila kita dah masuk usia 40-an ni, kadang-kadang dulu kita buat stand up hanya untuk stand up. Tapi sekarang stand up tu ya Allah, ulama ni berjuang untuk Islam, dah menangis lagi. Kemudian, dia lebih emosi kot. Emosi dia bagi kita faham kan. Serius kematangan. Betul. Kemudian jumpa pula syair-syair lama. Saya naik ke puncak gunung, jumpa dengan ulama-ulama yang lama orang tak kenal pun, macam Tok Mengkarak semua, Tok Syihabuddin. Karya mereka sebagai seorang pencerita bahasa, wow. Saya jumpa macam karya, contohnya macam jenuh aku merantau mencari ilmu, rupanya ada di dalam rumah. Rumah tu ialah diri sendiri sebenarnya. Jadi dapat ilmu lagi macam dalam maksud dia tu. Dalam maksud dia. Tu tentang Jejak Rasul lah, tentang ulama di tanah Melayu. Aduan jiwa tu yang saya ceritakan tadi. Saya temu bual dengan macam pelacur, orang yang anak muda yang memang kalau ujian agama dia macam best student, tapi dia memang adalah hebat dalam bab pornografi. Kemudian kisah seorang doktor, seorang engineer yang pakar tapi kanser suara, dia tak boleh bau, tak boleh apa, dia cakap macam bunyi robot, kena guna alat baru keluar. Jadi
saya jumpa dengan orang yang macam kita rasa diuji hilang suara, dia tak ada suara langsung. Kalau tekan guna alat, barulah saya dapat suara macam tu. Okay. Dan kemudian jumpa pakcik-pakcik tepi jalan ni, rupanya dia kena HIV. Jadi saya rasa inilah isu-isu yang perlu wartawan kita bawa ke depan. Kalau saya ada peluang untuk bagi tahu wartawan muda, saya sering ingatkan, ini bukan masa untuk showcase yourself. Ini masa untuk showcase your content. Macam anda terbang ke serata negara kan. Kalau kita tak bekerja pun tapi dah biasa buat reporting kan. Ada konten benda menarik. Mesti nak anggap kan. Itulah kita jiwa kita dah begitu. Macam tu. Kita tulis, kita kalau sekarang ni memang content creator lah, kita penerbit kandungan, penghasil kandungan. Memang terfikir, kenapa kita tak kongsikan beberapa elemen ini untuk dikongsikan kepada satu dunia. Saya pernah sebenarnya Fetri, saya amat bertuah kerana dapat mengunjungi Yaman. Yaman memang tak simply untuk kita akses kalau tidak ada arrangement, ground arrangement yang proper, sebab negara tengah perang, dan kalau terlepas pun risiko untuk ditembak, dibunuh adalah sangat tinggi. Dan saya pergi bersama dengan Muslim Care, dan apabila kita pergi ke kemah mangsa perang ni, mereka dah duduk bawah kemah hampir 5 ke 7 tahun. Dan saya pernah terjumpa seorang kanak-kanak lelaki. Saya tak tahu pasti apa yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Alat kelaminnya macam telah rosak dan mereka telah membuat pembedahan yang tidak proper. Saya macam, kenapa sampai begitu? Sebab perang kan. Jadi kanak-kanak itu akan membesar dengan tanpa alat kelamin sebenarnya yang proper. Jadi macam bagaimana dia nak meneruskan kehidupan dari segi mental ataupun emosinya, fizikalnya dan sebagainya. Jadi macam Fetty kata tadi kan, bila kita terbitkan kandungan, sebenarnya ia memberi keinsafan kepada kita dan rakyat Malaysia yang menontonnya, kepada penggiat ataupun pengkarya dan juga broadcaster, penyiar muda di Malaysia. Ambillah kesempatan untuk show your content, not show yourself. Betul, content tu penting sebab sebab tu saya cadangkan memang perlu ada research. Tapi sahabat kepada research ialah reaffirm. Kadang-kadang untuk buat kajian, benda ni dah berubah. Sebab sekarang zaman teknologi, pagi tu benda jadi lain, malam tu dah lain. Macam hari ni kita nampak, siapakah mungkin contoh, minta maaf saya tak kaitkan siapa. Ada orang dia nak buat macam katakan mungkin pengantin idola, tapi dia tak tahu pun, dia tak buat kajian, orang tu dah tak ada hubungan dah. Sebab mungkin dia hidup di zaman lain ke ataupun main petik je nama kan. Jadi research, reaffirm, dan juga mungkin ada kena juga berani invest untuk lantik orang yang betul-betul pakar. Kadang-kadang kena juga keluarkan duit untuk dapatkan satu konten yang menarik. Memang tak ada benda yang cuma kan. Kadang-kadang kita terpaksa membayar orang tu untuk mungkin meluahkan sesuatu yang mungkin bagi dia berat. Dan orang tu pun mungkin memerlukan duit. Jadi saling kebergantungan itulah. Sebenarnya karya-karya yang diterbitkan oleh semua stesen TV dan juga radio di Malaysia ini, ada beberapa elemen yang sebenarnya memberi impak yang sangat tinggi kepada para penonton ataupun audiens halayak di Malaysia. Tetapi bak kata Fetri tadi, sebagai penerbit, sebagai pengkarya di belakang kamera dan di hadapan kamera, sebenarnya tanggungjawab kita sebagai penyiar itu adalah perlu memastikan mesej yang disampaikan adalah jelas, membuat research dan reaffirm, dan sebenarnya tiada benda yang free. Jadi kalau kita menyedari, memahami elemen penerbitan dari segi fundamentalnya, sebenarnya semua pengkarya ataupun penyiar di Malaysia ni perlu bertanggungjawab dengan apa yang mereka hasilkan. Betul, Fetri? Ya, betul. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang nak kejar rating, tapi rating tu kadang-kadang kita paparkan kisah seorang, kena dapatkan konsen dia dulu. Kadang-kadang benda tu sensasi, tapi dia menimbulkan implikasi lepas tu. Kan dia keluar supaya orang susah, tapi rupanya dia tu ada kaitan dengan pihak ke. Saya pernah juga buat konten orang susah, lepas tu dia kena serang. Sebab awak tak layak, kami lagi layak. Semua orang nak mahukan bantuan tu. Jadi kadang-kadang memang konten dah bagus tapi tak dapat disiarkan. Saya buat konten jejak kasih kan. Misal kata orang tu berjumpa dengan seorang yang sembang, cerita sembang ni, tiba-tiba rupanya kita adik-beradik. Jadi dah record dah semua, tapi tiba-tiba hari nak ditayangkan tu, mungkin isteri baru kepada suami tu tak izinkan. Kalau awak tayang juga, ini memalukan keluarga, kita bercerai. Jadi kadang-kadang kita nak menang rating, tapi fikirkan apa implikasi juga kepada orang yang kisah mereka ditayangkan tu. Tak semua orang mahu mereka dipromosikan sebagai orang yang susah, orang yang daif meminta-minta. Okay. Kemudian ada juga
saya cukup kagum kan kalau orang yang buat kisah tentang jenayah ni. Sebab ialah jenayah pun jenayah kan. Kadang-kadang ada implikasi tu boleh menyebabkan maut dan kematian. Mujurlah kita di Malaysia ni saya rasa jarang kita dengar, tapi di luar negara kan reporting itu meletup, tapi lepas tu dia okey. Tu dah. Tapi saya lebih memikirkan sebab kita ni kadang-kadang di sebalik kemudian ni ada ramai yang miskin. Termasuk yang miskin jiwa, yang miskin kasih sayang. Sebab saya punya tagline memang saya banyak membaca Rumi. Jadi bagi saya rumah yang paling gelap adalah rumah tanpa cinta. Itu dia. Betul. Sebab saya yakin kalau rumah yang penuh dengan cinta, dia akan membawa cinta tu ke mana-mana saja. Maksudnya dari rumah dia membawa cinta ke atas jalan raya. Jadi di jalan raya tu dia akan lebih banyak berhemah dan betul ansur. Dia tidak akan berebut-rebut ataupun ambil laluan yang tidak sepatutnya atau laluan lorong motor semata-mata untuk shortcut. Satu. Yang kedua, sampai ke tempat kerja kerana cinta tu ada di rumah, dihidupkan, dibawa ke tempat kerja, dan dia tidak akan simply nak marah pekerja dia atau kelik dia kalau dia tak puas hati terus meletup, terus mengamuk. So maknanya cinta tu dah membawa sesuatu yang elemen dan dimensi yang lebih besar. Betul? Betul. Jadi kita buat wartawan pun kena dengan cinta sekalipun. Wartawan ni kan macam-macam topik dan setiap orang pun mesti ada dia punya forte. Macam anda mungkin ada forte dokumentari ke apa semua. Tapi ada waktunya kita memang tercabar sebab kena buat program yang bukan forte kita. Betul. Tapi itulah cabaran kita untuk memasukkan rasa cinta kepada karya kita tu. Saya masih ingat lagi saya merupakan pelajar dalam bidang pengiklanan dan juga penerbitan buku, dan antara elemen kenapa saya menjalani latihan praktikal di Leo Burnett bersama Yasmin Ahmad, sebab saya membaca satu artikel tentang beliau, bagaimana beliau menerbitkan iklan dengan menggabungkan elemen kasih sayang dan cinta. Sebab tu karya Yasmin yang diterbitkan oleh Leo Burnett memang totally different daripada fundamental dan juga yang budaya semasa ketika itu. Jadi kalau kita lihat iklan-iklan yang diterbitkan oleh Yasmin, yang diarahkan oleh Yasmin, filem-filem beliau luar biasa dan intipatinya adalah cinta dan kasih sayang. Sebab saya yakin apa yang dibawa, apa yang diterjemahkan oleh Yasmin, termasuk apa yang diperkatakan oleh Fetri tadi tentang cinta dan kasih sayang ni, intipatinya besar, dia punya impact dia besar. Jadi sebenarnya Fetri, mungkin apabila semakin meningkat usia, semakin lama dalam industri, dulu mungkin kita buat stand up ataupun buat host, kita tak fikir tentang elemen-elemen emosi dan kasih sayang yang kita ada tu. Tapi sekarang makin meningkat usia dan pengalaman makin bertambah, apa yang diterjemahkan sebelum ke kaca TV ataupun telefon pintar tu, dia memberi satu emosi, kasih sayang. Itulah dia, emosi tu yang tak dipaksa lah, yang automatik mengalir naturally. Saya kalau buat stand up ke memang langsung tak pernah menangis. Tapi raya itu mungkin saya diuji lah. Baru tanya pada Pak Cik ni, lama nangis live pula tu kan. Jadi sebab dia hadir dengan sendiri. Bau Pak Cik ni yang dibuang anak ni macam bau ayah-ayah kita kan. Kemudian bila kita buat topik tentang, dulu saya pernah buat tugasan pertama saya di luar negara tentang tsunami Aceh. Tapi masa tu kita orang muda kan, macam buat je lah sebagai isi kandungan kan. Tapi bila kita dah ada anak semua, kita tengok macam kisah Palestin tu, memang tak boleh pergilah. Hanya orang yang kental saja yang jiwa dia hebat saya boleh buat laporan tanpa keluar air mata tu. Ini memerlukan kepada, itulah sebab benda yang naluri ni ada satu yang abstrak. Betul. Tak dapat kita tipu. Sebab mungkin itulah, mungkin kerana pengalaman dan peningkatan usia, emosi kita lebih mendalam apabila kita melihat perkara-perkara yang sebenarnya dulu 20 tahun lepas kita tak ada rasa pun. Kita rasa kita buat kerja suka-suka kan. Tetapi sekarang ni tengok sikit je mungkin secara automatik mungkin tiba-tiba mengalir air mata ataupun tone suara kita berubah. Bergetar. Betul? Betul. Tetapi pernah tak bila live ataupun secara langsung tu nak cuba kawal emosi tetapi tak boleh, kalah dengan emosi? Kalah sebab terutama kalau bermain dengan kisah ibu-ibu yang terbuang, kan, kemudian kisah tentang anak-anak yang, kita ambil contoh yang sedang lah, macam kisah saya tengok baru ni, seorang ibu dia ada 5 anak, semua OKU dan semua macam
ya Allah, memang betul. Semua macam, pernah tak tengok macam belon yang dekat tepi jalan tu? Ya, ya. Memang macam tu. Jadi orang tua, makcik-makcik, nenek-nenek nak urus tu, kepenatan tu kan. Anak-anak pula macam dia punya OKU ni bukan biasa ni. Yang tak boleh gerak langsung, kena macam melayang-layang macam belon ni. Macam tak terkeluar ayat yang sesuai. Sebab tu saya cukup marah kalau misal kata kalau anak-anak muda yang jadi wartawan ni dia bertanya tanpa emosi. Kata, kenapa cik nangis? Seni tanya soalan tu tak ada. Kita mesti ada mukadimahnya, mesti ada penjiwaan dulu. Kadang-kadang kita ni macam angguk je pun dah jadi satu soalan. Biar responden tu kita kena chapter repo dulu. Jadi tak boleh kita macam terjah dalam sedang kita mahukan satu, kita memang nak buat kerja tapi kena juga ada manusiawi dalam kerja kita tu. Mungkin juga sebenarnya Fetri, oleh kerana perkembangan teknologi semasa dengan terciptanya AI, semua orang khususnya generasi baru yang merasakan dengan AI selesailah semua masalah dunia. Sebenarnya tidak. Seperti kata Fetri tadi, kena ada libat cara dan libat urus jiwa manusiawi itu kena ada. Letakkan unsur-unsur dan nilai-nilai manusiawi dalam setiap kata-kata kita, perbuatan kita dan juga apa yang kita nak lakukan. Fetri, setelah hampir berapa? 20 tahun 20 tahun dalam industri. Bagaimana Fetri melihat perkembangan teknologi dan kaedah dalam teknologi penerbitan bidang penyiaran ataupun broadcasting ni berubah? Ya, dulu kalau kita jadi wartawan kan, datang ke majlis, dengan phone 3210 kita tu. Duduk, nanti acara kita ambil, nanti balik pejabat baru kita proses. Sekarang tak boleh kan? Kena, apa jadi? Kalau tiba tetamu datang ke, dia jatuh ke, jadi story. Semua kena, dah tak diam dah, tak sempat. Dulu macam dia lepak dengan kawan. Sekarang ni mungkin kadang konten tu pasal ni, tapi yang jadi di sebaliknya tu pasal ni. Semua dia macam multi platform. Daripada satu platform asalnya untuk surat khabar, tapi kena sedekahkan juga untuk TV bersih macam mana, untuk podcast dia akan jadi macam mana, untuk online lah bagaimana. Dia dah jadi satu multi platform dah yang sangat dahsyat, dan orang akan mudah tertinggal. Kadang benda tu berlaku pagi ni, tapi malam dah settle dah. Kadang kita baru nak keluar berita tengah malam dah basi dah. Dia punya kecepatan tu tak terkejar. Jadi tapi kena ingat, kita ni macam sungai, jangan ambil semua dalam sungai tu. Sebab selain kita nak tangkap ikan, ada juga kotoran sisa-sisa yang tak perlu kita ambil pun dalam kita punya laporan. Betul. Terutamanya juga penyiar ataupun broadcaster yang established seperti RTM, Media Prima, Astro dan sebagainya. Tidak semua kandungan media sosial di TikTok terutamanya yang boleh kita kongsikan di platform TV dan radio kita. Jadi kalau kita lihat audien ataupun halayak mempunyai pilihan masing-masing. Tetapi dalam masa yang sama saya melihat sebenarnya broadcaster seperti Media Prima, RTM ataupun Jabatan Penyiaran termasuklah juga Astro tidak boleh berpeluk tubuh dan tidak mengubah kaedah mereka, approach mereka, sebab kita tak naklah jadi macam apa yang berlaku pada Nokia dan Fuji, kerana mereka tidak bertransformasi, tidak berubah dari segi approach perniagaan. Sebab saya bimbang kita ni daripada kuliah ilmu varsity yang bertauliah, kita betul-betul berjuang untuk dapatkan ilmu. Tapi ada orang yang boleh dapatkannya secara segera, dan takut mereka ni yang menjadi raja. Kita pula yang berkiblatkan mereka. Sekarang kita di dalam bilik kuliah, kita bersama dengan profesor yang memang ada ilmu yang hebat kan. Tapi kita macam ni kita nak cari peneraju dan bukan pengikut kepada orang yang mencipta trend ni. Cabaran besar lah. Kalau dulu Fetri, perasan tak? Kalau dulu orang-orang tertentu sahaja yang menyampaikan hadiah kepada artis. Sekarang trend dah terbalik. Artis menyampaikan hadiah kepada influencer ataupun pengaruh. Itulah sebab orang bertumpu. Zaman sekarang, minta maaf saya cakap, dulu kan orang cari TV. Betul. Sekarang TV kena cari orang. Dah terbalik lah. Sebab orang semua, saya tengok dulu, saya pernah pergi Afrika dulu kan. Mereka ni dekat pokok-pokok besar tu, tanpa surat khabar. Satu kampung kan keluar. Dia kata, Karibu, Haruna, Matata. Sekarang, mereka lagi dahsyat buat konten kat TikTok tu. Bila dulu macam saya bawa phone mesti biasa je, macam huah kan. Tengok. Dia orang rasa impressed tu je kan. Tapi sekarang saya tengok, biar betul konten mereka lagi A-class kan. A-class, macam betul-betul dunia dah terbalik ni. Konten mereka lagi asli, lagi hebat, lagi kehadapan. Kehadapan mungkin sekarang ni untuk anugerah Sri Angkasa
kami dipahamkan terdapat 4 kategori media baharu ya. Jadi bayangkan sebelum ni mungkin 1 atau 2, sekarang ada 4 dan tidak mustahil 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun akan datang. Mungkin separuh dari kategori Anugerah Sri Angkasa ini berpaksikan bahan yang disiarkan di pelantar media sosial. Itulah. Seperti TikTok. Sebab kadang program tu disiarkan di TV, mungkin rating dia berapa je. Dia akan meletup kalau kita masuk ke platform yang lain. Orang melihat dapat baru tahu di situ. Jadi orang nak tengok real time ni payah sebab dia hanya pass by saja. Cabaran kita untuk sayanglah kadang tengok konten ni memang bagus di TV tapi tak ada orang tengok. Macam mana kita nak mungkin susun semula, edit semula sesuai dengan versi yang orang tengok di platform yang lain. So Fatty, percaya dengan konsep bad publicity is publicity atau bagaimana? Publicity okey. Tapi itulah saya suka kepada apa impact selepas itu. Awak meledak, trending. Tapi impact selepas itu sebab benda yang hangat ni dia macam mercun ataupun bunga api je. Memang spark, lepas tu mungkin anda akan dipijak balik bila dah jadi abu. Di angkasa dah diculang. Inilah kemilauan mercun tu kan. Tapi dah jadi itu orang akan sampahkan awak je. Itu bezanya antara content creator ataupun penghasil karya kandungan di media sosial dengan mereka yang menjalani sistem penerbitan secara fundamental. Maksudnya kalau kita ni nak jadi wartawan penyiaran ataupun penyiar broadcaster, we went to broadcasting school dekat UiTM, UM dan sebagainya. Selepas tu sambung dapat kena pergi interview temuduga. Dapat kerja, belum tentu dapat staff lagi, mungkin kontrak dan sebagainya. Kerja beberapa tahun baru ditawarkan staff. Setelah ada kekosongan, bila kerja pula ada banyak elemen dan kita tak boleh berharap kita akan jadi pengacara terus popular, terus meletup Fatri. Tapi sekarang ni di pelantar media sosial kita ada self broadcast ataupun mereka yang menyiarkan kandungan sendiri dan boleh letupkan diri sendiri dengan cara yang baik ataupun cara yang tidak baik. Seriously boleh buat lumba siput ke? Lumba siput, macam-macam lah. Kadang-kadang mungkin orang tertekan kot, stres kan, nak benda yang ringan. Cabaran daripada kita lah untuk membekalkan sesuatu yang aras tinggi ni lah. Sebab yelah, kalau kita nak terbitkan aras tinggi ni, kita kena ada teamwork, ada pasukan penerbitan, kena buat research, kena reaffirm, kena ada bajet dan sebagainya. Tapi kalau kita menerbitkan kandungan-kandungan yang suka hati kita nak terbit, suka hati kita nak buat, memang boleh, tetapi apakah impact kepada audiens ataupun halayak? Perkara ini sebenarnya boleh dipanjangkan lagi untuk dibincangkan lagi 2-3 episod ya, Fatri. Berbalik kepada Anugerah Sri Angkasa. Terus. Jadi datang tak malam tu? InsyaAllah. Dengan izin Allah. Datang. Sebab dah siap baju. Kena hormati majlis penting. Meraihkan. Di samping mengharap dan berdoa lah, insyaAllah. Sebenarnya Fatri, menang tak menang itu adalah bonus ataupun perkara kedua. Yang paling penting adalah bagaimana pemain-pemain dalam industri, termasuklah sebagai pembuat dasar seperti Kementerian Komunikasi, seperti juga Jabatan Penyiaran RTM, IPTA sendiri dan jabatan dan agensi-agensi lain, dan juga pemain-pemain industri di sektor swasta seperti Media Prima, Astro dan sebagainya. Kita perlu melihat Anugerah Sri Angkasa 2024 bukan sekadar pertandingan semata-mata. Ia adalah sebenarnya untuk semua karyawan berkumpul, meningkatkan kualiti penerbitan dan juga melihat apakah perspektif yang boleh ditambah baik untuk kepentingan tidak sahaja kepada keuntungan pemain dalam industri, tetapi sebenarnya kepada masyarakat itu sendiri. Dan sebenarnya kos penganjuran Anugerah Sri Angkasa seperti yang Fatri maklum pernah tidak diadakan sebab kos terlalu tinggi. Dan saya percaya lebih daripada berapa juta dialokasikan untuk penganjuran ini. Jadi sebenarnya duit dan penganjuran ini memang memerlukan kos yang tinggi, tetapi apakah impaknya kepada pemain industri dan juga halayak. Jadi Fatri, harapan Fatri kepada semua finalis dan kepada semua mereka yang telah menyertai Anugerah Sri Angkasa, ribuan penyertaan yang diterima, apa harapan Fatri? Itulah dia, kepada yang tewas menjaga betul asa. Kita semua pun bermula daripada bawah. Mungkin ada waktunya karier kita macam tak dipandang, tapi kalau kita ni
bagus, insyaAllah karya kita sendiri akan bersuara. Okay, itu kita punya prinsip lah. Kalau kita bagus, insyaAllah karya kita akan bersuara di hadapan mata juri yang menilai dengan isi hati dan wibawa mereka. Kemudian itulah, kalau kita tak raikan siapa lagi ya, sebab ada anugerah yang dah berkubur ya. Sebab faktor kewangan, betul, sokongan semua tu memang dah ada award yang saya pernah menang, tapi sayangnya dah lama tak ada. Okay, kalau dapat saya sebutkan, jujur je lah, macam anugerah industri muzik, dah lama tak ada kan. Padahal tu penting untuk industri kita sebab ia menimbangkan tentang ramai yang pekerja yang hebat. Betul. Anak-anak muda yang dulu membesar, kata impian mereka lah untuk menggamak trofi AIM, tapi dah tak ada. Kita dah banyak award yang popular. Tibalah masa kita raikan pula yang terbaik. Mungkin dia ni tak ada siapa dengarkan dia di radio ke TV ke, tapi di SA ni dia mampu untuk menjelmakan, menjendamakan diri dia dengan karya yang berkualiti ni. Kena sokong lah. Betul, Fatty. Sebab kalau kita lihat kategori, contohnya kategori jurusolek, mana ada pertandingan yang mengiktiraf jurusolek di Malaysia, Anugerah Sri Angkasa yang paling berprestij. Ada juga kategori ataupun pertandingan lain, cuma mungkin tidak diwar-warkan ataupun tidak diketengahkan secara anugerah yang berprestij. Kalau kita lihat pengimbangan audio, mungkin penonton di luar mungkin tak merasakan perkara itu penting, tetapi pengimbangan sangat penting. Begitu juga bagaimana kita menerbitkan montaj, bagaimana kita menulis skrip. Orang ingat atau khalayak kita ingat pelakon dengan pengarah aja. Itu yang paling penting. Tak, sebenarnya penulis skrip itu adalah kunci kepada kejayaan sesebuah karya penerbitan drama, telemovie, drama berepisod dan sebagainya. Dan juga program-program seperti talk show ya, Fetri. Kalau tak ada mereka ni, tak ada running order semuanya, susah juga tu. Betul ya. Dia memang anugerah untuk teamwork lah ya. Okay. Jadi untuk mengakhiri, sekali lagi, kita dalam program apa sebenarnya, Fetri? Sekali lagi, apa program apa, Fetri? Podcast jangan serius sangat. Okey, jangan lupa dapatkan perkembangan terkini dari masa ke masa, episod-episod yang seterusnya. Ini adalah karya pertama IPTA untuk meraikan industri penyiaran, sama ada pelantar media sosial dan juga pelantar media konvensional. Dan ikuti podcast jangan serius sangat di masa akan datang. Kami akan wawarkan, kami akan kongsikan di semua pelantar media sosial IPTA. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, Fetri. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jangan serius sangat.